Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, saya Fatin Syamimi merupakan pengerusi majlis bersama-sama dengan sahabat saya Siti Sarah Natasha. Tanpa membuang masa, majlis dimulakan dengan nyanyian lagu negaraku dan wawasan setia warga UiTM. Biji selasih boleh dimakan, menjadi perisa sedap terperi. Selamat datang saya ucapkan, semoga majlis tambah berseri.
Yang berusaha Puan Mazni binti Musa selaku Ketua Pusat Pengajian Kimia dan Alam Sekitar, yang dihormati Dr. Nulis binti Ahmad selaku Timbalan Rektor Hal Ehwal Akademik, yang dikasihi Encik Ahmad Husaini bin Mohamed dan Encik Jamil bin Mohamed Sapari selaku Penasihat Kelab Alkemis. Seterusnya, rakan-rakan dan para hadirin yang dikasihi sekalian. Selamat datang ke Majlis Virtual Anugerah Dekan Anjuran Kelab Alkemis sesi 2021 dan Pusat Pengajian Kimia dan Alam Sekitar. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul bagi menjayakan Majlis Virtual Anugerah Dekan ini. Untuk memberkati majlis kita pada hari ini, dijemput Saudara Muhammad Muizzuddin bin Khairuddin bagi mengetuai bacaan doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami ingin merafak kesyukuran kepadamu atas kesempatan yang diberikan kepada kami hari ini. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur terhadap rezeki yang dikurniakan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Memberi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami bersama-sama pada hari ini bagi menjayakan Majlis Anugerah Dekan ini. Maka Kau pemudahkanlah majlis ini supaya berjalan dengan lancar. Jadikanlah pelajar-pelajar yang menerima penghargaan pada hari ini sebagai pelajar-pelajar yang bersyukur dengan pengiktirafan ini. Dalam erti kata lain, jadikanlah mereka pelajar-pelajar yang sentiasa berusaha dengan gigih dan tekun untuk meningkatkan potensi dan prestasi mereka dalam bidang akademik maupun keterampilan peribadi. Kami juga memohon kepada-Mu, ya Allah, agar dengan majlis anugerah ini akan menjadi sumber inspirasi kepada pelajar-pelajar lain supaya mereka bersama-sama mengerah keringat dan menggembling tenaga untuk mencapai kecemerlangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan kepada Saudara Muhammad Muizzuddin bin Khairuddin atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Moga majlis kita pada hari ini diberkati olehnya, insya-Allah. Untuk makluman semua, Majlis Virtual Anugerah Dekan ini merupakan salah satu program yang dirancang dan dijalankan oleh Kelab Alkemis UiTM Kuala Pilah dan Pusat Pengajian Kimia dan Alam Sekitar untuk pelajar jurusan kimia sebagai tanda penghargaan dan juga tanda sokongan kepada mahasiswa dan mahasiswi AS202 dan AS222 UiTM Kampus Kuala Pilah. Hadirin dan hadirat sekalian, jangan tertawan alpa duniawi, hanya indah serupa mimpi. Duhai pahlawan kesatria pertiwi, hulurkan madah dek perasmi. Tanpa berlengah lagi, majlis dengan ini menjemput Yang dihormati Puan Mazni binti Musa selaku Ketua Pusat Pengajian Kimia dan Alam Sekitar UiTM Kuala Pilah bagi menyampaikan ucapan alu-aluan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam UiTM di hatiku. Kepada semua pelajar, pensyarah dan hadirin sekalian, terima kasih kerana hadir ke majlis pada hari ini. Okay, apa khabar semua? Diharap semua pelajar berada dalam keadaan sihat. Jaga SOP, jangan keluar rumah jika tiada perkara penting. Sama-sama kita menjaga SOP dan membendung COVID-19. Seperti yang kita semua maklum, pandemik COVID-19 ini memberi impak yang sangat besar kepada semua institusi pengajian tinggi. Pembelajaran dan pengajaran secara open distance learning ataupun ODL telah menjadi medium terpenting bagi memastikan proses PMP ataupun pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan dan bagi memastikan setiap pelajar tidak ketinggalan untuk mengikuti kuliah sama ada secara atas talian
okey, secara video conference ataupun melalui media-media sosial yang lain seperti WhatsApp, Telegram ataupun melalui recorded video yang disampaikan oleh pensyarah-pensyarah. Okey, di kesempatan ini saya ingin menzahirkan jutaan terima kasih buat semua pensyarah khasnya, okey, kerana begitu komited dalam mendidik pelajar-pelajar sekalian. Di sini saya ingin mengingatkan kepada pelajar ya, supaya menjaga kesihatan fizikal dan mental. Okey, kita semua berada di dalam keadaan PKP. Okey, sekarang ni PKP, ada PKPD, ada PKP kan. Okay, jadi diharap semuanya tabah menghadapi ujian ini. Seperti yang kita maklum, okay, kita telah berada di hampir penghujung semester. Namun begitu, pelajar masih juga diberi masa kalau sekiranya ada lagi tugasan ataupun kerja khusus yang masih belum dapat disiapkan. Pelajar diminta untuk berbincang dengan pensyarah ataupun berhubung dengan kawan-kawan jika ada masalah. Tak kiralah berkaitan dengan pembelajaran ataupun berkaitan dengan peribadi. Jadi pelajar kalau boleh bersembang dengan keluarga, berbincang, dan seperti yang kita maklum, pelajar dan ibu bapa sekalian, kita ada menyediakan khidmat kaunseling di UiTM jika pelajar perlu kepada perkhidmatan kaunseling. Jadi pelajar semua diminta untuk tidak terlalu stres, walaupun kita tahu semua dalam keadaan sekarang ini berbagai perkara yang boleh menjadikan membawa kepada stres. Jadi kalau boleh pelajar pandai menguruskan masa, mengambil mengambil peluang berada di rumah untuk melakukan kerja-kerja yang boleh dilakukan di rumah. Seperti yang saya katakan tadi, jika masih ada assignment ataupun tugasan yang belum dapat diselesaikan, pelajar masih diberi masa untuk melaksanakannya. Jadi berbincanglah dengan pensyarah, itu yang terbaik. Jadi seperti yang kita maklum, majlis pada hari ini adalah merupakan majlis anugerah dekan kepada pelajar-pelajar program Ijazah Sarjana Muda Kepujian Kimia dan juga pelajar-pelajar Ijazah Sarjana Muda Kepujian Kimia dengan pengurusan bagi sesi yang lepas dan 2 semester yang lepas. Seperti yang kita maklum, kita telah 3 semester berada dalam keadaan pandemik COVID-19, di mana pembelajaran seperti yang kita maklum, kita tidak berada di kampus. Jadi untuk kali ini majlis anugerah dekan kita terpaksa laksanakan melalui kaedah virtual. Walau bagaimanapun, saya harap dengan adanya majlis seperti ini dapat menyuntik semangat kepada pelajar-pelajar untuk lebih cemerlang di masa akan datanglah. Saya juga ingin merakamkan tahniah kepada pelajar program Ijazah Sarjana Muda Kepujian Kimia yang telah berjaya menamatkan pengajian mereka batch terakhir, berjaya menamatkan pengajian mereka pada kita panggil secara on time ataupun GOT, dan seramai 7 pelajar telah berjaya bergraduasi dengan kelas pertama. Tahniah diucapkan kepada mereka, dan ini juga dirasa menjadi penyuntik semangat kepada adik-adik juga. Dan bagi yang tidak mendapat anugerah, ialah pencapaian tidak mendapat sehingga ke anugerah dekan, tahniah juga diucapkan kerana anda semua telah berjaya menamatkan semester-semester yang sebelum ini dengan jayanya kan. So semester ni cuba usaha untuk mencapai anugerah dekan. Jadi saya rasa itu sajalah yang ingin saya sampaikan.
Okey, jadi di kesempatan ini sekali lagi saya ucapkan selamat maju jaya kepada semua pelajar. Sama-sama kita berdoa semoga pandemik COVID-19 ini cepat berlalu dan kita dapat kembali menjalani kehidupan di kampus seperti sebelum-sebelum ini. Bagi pelajar semester 2, semester 1, anda semua mungkin teringin ya untuk berada di kampus, merasai kehidupan di kampus. Okay, mungkin ada di antara sahabat yang berada di kampus sebelum ni atas faktor masalah internet, tapi tidak sama ya dengan keadaan di kampus dalam keadaan biasa. Okay? Sebab bila keadaan sekarang tiada tak ramai kan, jadi suasana itu tidak sama. Jadi itu sajalah yang ingin saya sampaikan. Jadi kata-kata terakhir dari saya, jaga diri, jaga kesihatan. Sama-sama kita ambil vaksin, jangan takut dengan vaksin, dan itu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Puan Mazni binti Musa selaku Ketua Pusat Pengajian Kimia dan Alam Sekitar UiTM Kuala Pilah atas ucapan itu tadi. Seterusnya, majlis diteruskan lagi dengan menjemput Yang Berusaha Dr. Nurlis binti Ahmad selaku Timbalan Rektor Hal Ehwal Akademik untuk memberikan sepatah dua kata dan seterusnya merasmikan majlis virtual anugerah dekan ini. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam UiTM di hatiku. Yang Berusaha, KPP Kimia dan Alam Sekitar, PPKAS, Puan Mazni Musa, para pensyarah Pusat Pengajian Kimia dan Alam Sekitar, dan yang diraikan mahasiswa-mahasiswi program AS202, Ijazah Sarjana Muda Sains Kepujian Kimia, dan AS222, Ijazah Sarjana Muda Sains Kepujian Kimia dengan pengurusan. Diharapkan semuanya berada dalam keadaan baik dan sihat serta mematuhi segala SOP yang ditetapkan oleh pihak kerajaan bagi membendung penularan pandemik COVID-19. Pertama sekali saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Pusat Pengajian Kimia dan Alam Sekitar bersama Kelab Kimia khususnya untuk menjemput saya untuk memberikan ucapan dalam majlis anugerah dekan pada semester ini. Walaupun kekangan pandemik COVID-19 ini menyebabkan kita tidak dapat melakukan ataupun menjalankan aktiviti serta majlis secara bersemuka ataupun face to face, inisiatif untuk mengadakan secara atas talian dengan pelbagai platform media yang sedia ada seperti YouTube, Google Meet, Webex, Zoom dan banyak lagi kaedah atas talian lain adalah satu langkah proaktif yang patut dipuji. Kerana bukan mudah ya untuk kita mengaturkan program sebesar dan penuh bersejarah ini secara atas talian khusus untuk meraihkan kejayaan mahasiswa dan mahasiswi sekalian. Tahniah juga saya ucapkan kepada Jawatankuasa Pelaksana Program serta pensyarah PPKAS yang terlibat. Hadirin dan hadirat sekalian, penularan wabak COVID-19 yang bermula pada Mac 2020 sehingga kini belum menunjukkan titik noktahnya. Semua sektor daripada segi politik, ekonomi, sektor sosial terkesan akibat pandemik ini. Bahagian pengajian tinggi juga tidak terkecuali menerima tamparan hebat apabila semua sistem akademik dan pengurusan berubah secara drastik daripada kaedah yang biasa kepada kaedah atas talian sepanjang penularan COVID-19 ini. So di UiTM, pihak pengurusan memainkan peranan penting bagi memastikan kelangsungan pembelajaran para pelajar UiTM tidak terganggu. Pembelajaran dan pengajaran secara online atau lebih dikenali sebagai Open dan Distance Learning ODL diperkenalkan oleh pihak universiti sebagai satu daya usaha untuk para pelajar dapat terus menuntut ilmu walaupun negara kita masih berperang dengan pandemik COVID-19. Saya selaku Timbalan Rektor Hal Ehwal Akademik sedar bahawa pelaksanaan ODL ini adalah sesuatu yang baru buat para pelajar di mana pelaksanaan hanyalah di atas talian.
tidak seperti kebiasaannya para pelajar bangun seawal pagi, bersiap-siap dan berjalan ke bilik kuliah untuk menimba ilmu. Walau bagaimanapun norma baru ini sama-samalah perlu dibiasakan dan oleh para pelajar sekalian sehingga wabak pandemik COVID-19 ini berakhir. Para pelajar sekalian, pihak pengurusan tertinggi Universiti Akor dan maklum dengan pembelajaran secara ODL ini bukanlah mudah untuk dilaksanakan oleh para pelajar. Dengan capaian internet yang tidak stabil merupakan masalah utama yang dihadapi oleh para pelajar bukan sahaja di UiTM Cawangan Negeri 9, masalah keseluruhan sistem akademik juga dan juga ini juga dirasai ataupun juga dialami oleh para pensyarah untuk menyampaikan bahan pengajaran mereka. Justru itu sebelum memulakan ataupun sebelum bermulanya proses pengajaran dan pembelajaran di setiap semester, kita meminta para pensyarah untuk bertanya dulu kepada kumpulan pelajar ini medium ataupun jenis talian atas talian mana yang sesuai ataupun mudah untuk diikuti oleh para pelajar. So berdasarkan survey yang dijalankan oleh Bahagian Higher Akademik sepanjang 3 semester ODL ini berjalan di UiTM Cawangan Negeri 9, penggunaan aplikasi Google Meet menjadi medium pilihan utamalah kepada pelajar dan juga pensyarah sepanjang PDP secara ODL ini. Manakala bagi mereka yang mempunyai masalah capaian internet yang tidak stabil untuk menyertai secara live ataupun secara real time, para pensyarah juga telah memberikan link rakaman, link rakaman video, sesi kuliah dan perbincangan sebagai satu alternatif lah kepada pelajar untuk menonton semula bila capaian internet mereka agak stabil. So di kesempatan ini juga saya ingin menzahirkan jutaan terima kasih saya kepada para pensyarah yang bertengku lumus memastikan proses PDP secara ODL ini berjalan lancar dan sistematik dengan memastikan apa yang ingin disampaikan adalah pada tahap pemahaman pelajar yang maksimum. Untuk makluman hadirin dan hadirat sekalian, bahagian hal ehwal akademik juga ingin mengingatkan kepada para pelajar mengenai beberapa nilai murni yang diterapkan kepada semua warga UiTM termasuk juga pelajar, iaitu ESI dan IDAT. Dua komponen tersebut diwujudkan untuk memenuhi aspirasi, misi dan visi UiTM amnya dan UiTM Cawangan Negeri 9 khususnya. So ESI merupakan nilai yang diterapkan sebagai intipati utama dalam membuat keputusan dan tindakan. UiTM yakin dan percaya bahawa nilai-nilai ini merupakan batu asas kepada penghasilan produktiviti, usaha penambahbaikan yang berterusan, seterusnya menyumbang kepada kelestarian kehidupan. 3 aspek ESI yang dimaksudkan itu ialah excellence ataupun kecemerlangan, sinergi dan integriti. Manakala IDAT terdiri daripada ilmu, disiplin, amanah, rajin dan tanggungjawab. So kedua-dua komponen ini perlu diamalkan oleh pelajar yang bergelar mahasiswa-mahasiswi UiTM. Pihak UiTM komited untuk memastikan setiap daripada graduan UiTM mempunyai ilmu dan nilai serta kredibiliti dan personaliti yang menarik bagi memenuhi keperluan pasaran tenaga kerja di luar sana. Hadirin sekalian, bertitik tolak daripada itu, saya ingin mengucapkan tahniah kepada para pelajar yang berjaya mendapat anugerah dekan pada semester lepas. Saya percaya hasil kejayaan ini daripada titik peluh usaha anak-anak pelajar sendiri, dan bagi mereka yang tidak berjaya, usah berasa kecewa kerana keputusan yang anda peroleh ini juga merupakan kejayaan terbesar buat diri anda. Kata kunci di sini yang perlu kita pegang ialah jangan mudah berputus asa selagi hayat di kandung badan. Akhir kalam daripada saya, selamat menempuh minggu penilaian akhir pada semester ini dan terus berusaha menjaga keselamatan diri, kesihatan mental serta mengikut SOP yang ditetapkan oleh kerajaan agar kita dapat bersama-sama menentang wabak COVID-19 ini. Saya akhiri ucapan saya dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.
Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada Dr. Nolis binti Ahmad selaku Timbalan Rektor Hal Ehwal Akademik atas ucapan perasmian itu tadi. Yang ditunggu-tunggu telah pun tiba. Majlis diteruskan lagi dengan upacara penyampaian dan pengumuman senarai penerima anugerah dekan bagi mahasiswa dan mahasiswi yang telah menunjukkan pencapaian yang cemerlang sepanjang semester lepas. Bagi pelajar AS222 bahagian 1, Aina Nadia binti Sapar, Azni Maslina binti Madarusin, Iman Nur Hakim bin Nur Rizam, Muhammad Amirul Ashraf bin Azlan, Nadiatul Maisarah Ali, Nur Amanis binti Alozin, Nur Hazikah Akilah binti Abdul Razak, Nur Khairunisa Ikmal binti Fauzi, Nurul Aisyah binti Mat Zamzuri, Nurul Ain binti Abdul Muhadi, Syahrizan bin Yahaya dan Wan Nur Izzah Syahira binti Wan Anwar. Pelajar bahagian 2, Anis Nadira binti Mahad, Fairuzlin Izwani binti Jamaluddin, Nur Adlina binti Johari, Nur Fadli bin Abdullah, Nur Haniliana binti Ramli, Nurul Bahiyah binti Anwar, Nurul Izzah binti Nur Hisam, dan Siti Nur Ashikin binti Muhammad Ridwan. Bagi pelajar bahagian 4, Naili Ulfah binti Muhammad Nasruddin, Nur Amira binti Ishaq, Nur Farisha Balkis binti Yaakob, Nurul Atikah binti Badrul Hisham, dan Nurul Hidayah binti Muhammad Kamal. Bagi pelajar bahagian 5, Akilah binti Muhammad Saleh, Fatimatul Akmal binti Masaud, Juwita binti Zulkifli, Muhammad Khairul Hakim bin Rahmat, Muhammad Ikmal Izman bin Muhammad Fadli, Muhammad Irfan bin Jahauhari, Muhammad Muizuddin bin Khairuddin, Muhammad Syahmi bin As'ari, Nur Azmira binti Rahim, Nur Azrizal Rahimi bin Nur Azman, Nur Hidayati binti Muhammad Nazri, Nur Syafiqah binti Sazali, Nur Muslimah binti Ahmad Mahamid, Nur Aisyah binti Muhammad Nur, Nur Alisa binti Anwar, Nur Azni binti Muhammad Said, Nur Hazimah binti Muhammad Hamdani, Nur Zalin Khalida binti Razali, Nur Zulaika Atirah binti Zulkifli, Nurul Izzah binti Hashim, Nurul Natira binti Cik Awang, Nurul Syahira binti Yusuf, Siti Nur Amira binti Syuhaimi, Siti Zulaika binti Ishaq, Syamira Azwa binti Jeffrey, Shasha Yusrena binti Nur Hisam, dan Wan Nur Syakira binti Wan Hasan. Bagi pelajar AS202 bahagian 6, Cik Nur Haslinda binti Cik Roslan, Fatin Syazwani binti Jeffrey, Nur Maziah binti Muhyiddin, Nur Amira Izani binti Amiruddin, Nur Salwani binti Razimi, dan Rushda Husna binti Muhammad Sakili. Hadirin sekalian, pohon delima di tepi perigi, pokok berangan jauh di huma, budi diterima di sanjung tinggi, jadi kenangan selama-lama. Dengan berakhirnya majlis penyampaian anugerah itu tadi, maka berakhirlah sudah majlis kita pada hari ini.
Oleh yang demikian, bagi pihak urus setia dan penganjur program ini, kami merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua yang hadir bagi memeriahkan lagi majlis ini. Semoga program seperti ini dapat memberi semangat kepada mahasiswa dan mahasiswi untuk terus bergiat aktif dalam memacu ke arah pembangunan negara dan bangsa. Sekian sahaja, saya mewakili pihak urus setia sekali lagi memohon maaf andai kata ada kekurangan dan salah silap sepanjang program ini berlangsung. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.